Harapan yang ada, kita akan tengok balik apa di situ sama ada itu boleh tiba tak boleh tengok. So, itu sebabnya kita kena menilai semula mengenai apa tradisional yang kita telah dapatkan dulu. So hypothesis tradisional, dia kata bahawa galaksi terbentuk dari satu awan besar gas lebih 13 bilion tahun nanti. Itu hipotesis dia lah. Maknanya galaksi ini biasanya umur lebih kurang 13 bilion tahun. Okay. Tapi kita kena tengok ketika graviti menarik gas bersama, ya, maknanya graviti ini dia akan tarik gas sama-sama awan, sebab awan ni dia membentuk di bawah pengaruh graviti, sebab tu dia akan ini mulai untuk berpecah pada awan-awan kecil. So daripada gas besar dia akan pecah jadi awan-awan kecil. Dan kerana gas agak bergelora, so memanglah kita tengok gas terbelah sangat tinggi. Awan-awan kecil punya halaju rawak lah, so dia akan bergerak dalam keadaan yang tidak searah, so dia rawak. Ya, bila dia pecah tu. Jadi apa yang berlaku lah, bintang-bintang dan kelompok-kelompok bintang yang terbentuk dari pecahan-pecahan, dia menjadi bentuk rawak, ya, dan orbit rawak condong. So dia akan nampak rawak dan dia akan nampak sending, condong, ya, incline. Itu yang terjadilah bila kita tengok balik. So jadi kita tahu daripada kita pagi tadi, bintang-bintang pertama ni miskin logam. Yang awal-awal tu memang miskin logam sebab dia tak ada unsur berat. Dia ada helium dan karbon, macam itulah. Dan kerana tidak terdapat bintang-bintang awal wujud untuk memfayakan dia logam, itu isu lah. Sebab bintang yang paling awal tak ada bintang lagi awal. Kalau bintang yang lebih awal tu mungkin dia akan sumbangkan unsur logam ke dalam gas tu, tapi tak ada. Jadi setengah dari bintang ni kekal sebagai bintang pada populasi 2, diperhatikan sehingga hari ini dalam halur. So sampai hari ini kita akan tengok memang bintang-bintang yang ada di halur dia tidak ada unsur-unsur berat lah. Dia hanya ada unsur-unsur ringan lah, ya. Jadi awan gas yang memampat, so biasanya bila awan meruntuh dia akan memampat, adalah secara kasar bentuk dia memang bentuk spherical lah. Kalau mulanya memang bentuk spherical, tak ada masalah. Tapi disebabkan gerakan-gerakan kegeloraan, ya, awan ni tadi, gas tadi, dia membatalkan mereka, sama seperti kalau kita ambil contoh lah, eddy terbentuk dalam kopi yang dikacau sebentar. Ya, kalau kita ambil kopi, kita kacau, so kita akan dapat air pusing kan. So itu yang dikatakan eddy lah, bentuk eddy, ya. Tadi tinggalkan awan dengan putaran seragam, so dia akan nampak seragam awan tu kan, putaran seragam. Okay. So macam ni lah kan, kita ada kopi, ada susu, bila kacau macam ni Cairo lah, minum kopi kacau mengeratkan mengantuk, so ya, dia boleh kacau lah. So jadi dia berpusing-pusing, jadi maknanya dia berputar, ya. So awan gas berputar rendah, berputar, tidak boleh kekal sfera, sebab bila dia putar dia tak boleh kekal bentuk sfera, itulah spherical. Jadi satu bintang ialah spherical kerana tekanan dalamnya yang tinggi mengimbangi graviti. So biasanya mesti ada satu daya untuk mengimbangi graviti, tetapi dalam awan gas berketupatan rendah, kalau yang dia punya ketupatan rendah, tekanan tidak mampu menampung berat. Kalau tekanan tinggi, yes, dia boleh tampung berat tekanan. Tapi kalau dia, jadi bermaknanya graviti lebih kuat, ya? Dan itu yang berlaku. Dia kata macam inilah contohnya, seperti setepek dua pizza, berpusing di udara, awan kena lepeh bentuk cakra lah, kan? Sebab itu dia pusing di udara, dia lepeh bentuk cakra. Dia bukan bentuk sfera. Macam ni lah, kan? Origin of the halo and disk, ni namanya asal usul halo and disk. So dia berpusing, lama-lama tekanan tu tekan, so dia akan dia terendah, so dia akan ni lama-lama dia jadi bentuk yang kita tahu hari ni. Itu cara, ya, macam mana pembentukan halo dan cakra. Okay, so daripada awan gas yang berkekuatan rendah, so dia pusing dan tak secara rawak sebagainya, akhirnya dia bentuk seperti mana yang kita tahu hari inilah. Ya, ada cakra, ada
spiral halo dan juga ada bulan-bulan. Bro, tadi peringkat awal slide ni, Bro cakap dia mula terbentuk daripada gas awan besar kan. Lepas tu disebabkan graviti tu dia berubah. Graviti tu letak dari mana? Jisim dalam tu, the weight, lepas tu dia kata dia tekanan, maknanya dalam awan besar tu. Kat awan besar tu dia ada banyak, di awan besar tu ada gas ni ada jisim. So dia akan maknanya dia berat lah. So dia ada gravity is actually moving, bila dia meruntuh. So dia moment awan tu meruntuh, so maknanya itulah gravity punya peranan. Jadi pemampatan pada satu cakra ambil masa buat bilion tahun. Dia bukannya masa satu hari 2 hari tak. Dia lama lah proses dia. Dan kelimpahan logam perlahan meningkat. Sebaik generasi bintang dilahirkan dari sedikit demi sedikit awan besar melepeh tadi. So setelah tu bintang berlahir dan bintang pun akan mula apa ni lah. So bintang-bintang dan kelompok-kelompok globul dari halo terbentuk oleh awan ini apabila ia masih spherical yang tertinggal. Maknanya ada lagi awan-awan yang tertinggal dan sebenarnya terbentukan. Itu yang bintang-bintang kelompok globul tu lahir di situ. Sebab itu umur dia hampir sama dengan umur galaksi itu. Yang masih tertinggal di belakang dan menjadi bintang-bintang berikut atau bentuk dalam taburan melepeh itulah. Okey, dan taburan gas dalam galaksi sekarang sangat lepeh, di mana bintang-bintang muda terbatas ke cakra nipis hanya setebal 100 parsec tebal sekarang ni. Okey, so dia duduk kat situ. Dan bintang-bintang ni adalah kayu logam yang punya orbit membulat. So orbitnya memang lebih bulat daripada elliptical lah. Daripada yang dekat apa ni cakra tu. Dan hipotesis tradisional ini, dia mengambil kira untuk kebanyakan ciri-ciri Bima Sakti lah. So berdasarkan penjelasan tadi macam mana tu, itu yang hipotesis tradisional tu mengambil kira, untuk kebanyakan ciri-ciri Bima Sakti. Maknanya kita punya galaksi berdasarkan hipotesis tradisional tu lah. Yang kata macam mana dia awan buntu putar sebagainya sampai ke sekarang ni. Itu keadaan dia. Tapi teknologi, kemajuan teknologi bagaimanapun telah meningkat pencerapan astronomi dan bermula tahun 1980, data baru datang, percanggahan antara teori dan cerapan timbul atau muncul. Now, teori kata macam ni, tapi yang kita tak perhati macam ni. Kenapa dia tak sama? Itu sebabnya kita kena tengok kembali lah punya teori tradisional tu. Contohnya dia kata pencerapan lebih baik tunjukkan bahawa kelompok-kelompok globul mempunyai jumlah umur, tetapi hipotesis tradisional cadangkan bahawa kelompok-kelompok globul sepatutnya punya umur yang sama secara kasar. Itu yang daripada tradisional dia kata macam tu. Maknanya bintang-bintang globul ni yang tua-tua ni dia kata umur dia kurang sama. Tapi bila kita buat cerapan baru, kita realise dia tak. Globul ni bintangnya dia punya umur tak sama. Dia berbeza-beza. Itu yang kita katakan canggah fakta lah. Satu fakta teori kata sama umur dia, tapi ini kita cakap kenapa data kita tunjukkan umur tak sama. Dia tiap satu globul tu. Itu yang kita nak tengok lah kan, sebabnya. Jadi juga setelah bintang-bintang paling tua dalam galaksi adalah dalam bonjolan nuklear, bukan yang dalam halo. Jadi bila dibuat kajian dalam 1980 tu dapat dibuat, kita dapati ada bintang-bintang yang paling tua dalam bonjol, bukan di halo. Itu maknanya dia bercanggah. Sebab asalnya kata bintang tua sebab halo. Tapi sekarang ni data menunjukkan bahawa di bonjol tu ada bintang yang tua, lebih tua daripada yang halo. Jadi itu maknanya yang kita perlu lihat semula ataupun kita semak semula hipotesis tradisional. Lagi pula dia kata kelompok-kelompok tua dalam cakra adalah lebih muda dari halo. Tetapi hipotesis tradisional cadangkan bahawa pembentukan bintang adalah berterusan semasa galaksi melepeh. Dia kata, maknanya pembentukan bintang tu bila galaksi mula melepeh, dia kata. Jadi dia bercanggah. Sedangkan dia kata kelompok tertentu dalam cakra adalah lebih muda dari halo.
Tapi hipotesis yang tradisional katakan pembentukan bintang adalah berterusan semasa galaksi melipir. Jadi dia bercanggah, sebab itu kena tengok balik kenapa. Ya, data biasanya dia tak bohong. Yang bohong manusia, dia manipulate. Ya, sebab tu kita tak nak awal dia. Sebab tu dalam astronomi, kalau orang tu declare, dia kata macam tu, kita tak akan betul percaya dia, kita akan semak balik. Dan kita tengok, bila kita tengok kita buat macam-macam, adakah betul data macam tu juga. Jadi kalau dia bercanggah, maka data dia tak diterima lah. Dan pencerapan baharu juga dia menunjukkan bahawa setengah bintang-bintang halus adalah lebih miskin logam dari kelompok globul. Jadi ada juga bintang-bintang yang kita kata bersendiri di atas dalam kawasan halo tu berbanding dengan globul, dia lagi miskin. Maknanya dia punya peratusan logam dia bukan 0.1 dah, 0.01 ataupun 0.01, lagi kurang logam, ya. Maka bintang-bintang tersebut mestilah terbentuk sebelum kelompok globul. Kalau kita fahamlah kalau dia lagi kurang dia punya kelimpahan logam dia atau unsur berat dia, maka mestilah dia lahir dulu, bukannya bintang dan kelompok globul. Itu sebabnya data-data cerapan menunjukkan keadaan macam tu, ya. So dia sekarang ni bercanggah dengan hipotesis tradisional lah. Dan kemudian dia kata juga bintang-bintang paling miskin logam, ya, pun berada dalam halo tidak bebas logam. Ada juga bintang-bintang miskin logam yang berada dalam halo tidak bebas logam. Jadi mesti ada generasi bintang-bintang yang dihasilkan logam tersebut sebelum halo terbentuk. Dia kata mesti ada. Dia kata mesti ada generasi bintang-bintang yang hasilkan logam tersebut sebelum halo terbentuk. Kalau tidak, macam mana halo terbentuk? Kan? Macam mana nak tegangkan bintang-bintang paling miskin logam keberadaan halo tidak bebas logam? Jadi hipotesis tradisional tidak kata apa pun tentang bintang-bintang pertama. Dia tak kata apa pun. Dia hanya kata globul, bintang-bintang dalam kelas dalam globul dia. Bolehkah hipotesis tradisional dipindah untuk mengambil kira pencerapan sedemikian? So sekarang ni tu tak tengok mungkin kata, galaksi bermula dengan pembabatan awan gas untuk bentuk bonjolan nuklear dan halo terbentuk kemudian dari awan gas. Itu yang dikemukakan jaringan. Dia kata mungkin. Kemungkinan dia kata galaksi bermula dengan pembabatan gas bermanfaat galaksi ni bentuk-bentuk bonjolan nuklear, sebab dia mula bentuk, sebab tu kita nampak bintang yang paling tua di situ, ya, dekat bonjol tu. Dan dia kata halo kemudian bentuk. Dia mana dari awan gas tadi. Bila dia kompres jadi awan gas yang besar-besar itu, dia akan baru terbentuk. So mungkin itu yang nak cadangan dia lah, berdasarkan pada pencerapan data-data, ya. Jadi dia tengoklah sebab ada yang jatuh dan bintang-bintang yang telah dipayakan logam oleh bintang-bintang bersinar tinggi sebelum ini. Jadi generasi pertama bintang-bintang telah terbentuk dari hampir semua dari gas hydrogen tulet dan helium, yang mana begitu sinar kepada tenaga, di mana bintang terbentuk dengan jisim-jisim tinggi. So dia banyak maknanya jisim-jisim tinggi lah. So, jadi sebab itulah bintang-bintang ni bila dia mati, dia bagi logam kepada awan gas tu, maka terbentuklah galaksi dan sebagainya. Itu yang possible dia, kemungkinan dia. Kita belum pasti lah, kita nak tengok betul tak betul, itu je, ya? Jadi bintang-bintang tersebut telah hidup dengan jangka hayat singkat sebab dia besar, dia mati cepatlah, sebab tu dia boleh dia boleh membuahkan dia punya unsur seberat tadi, jadi supernova. Jadi tiada yang masih hidup hari ini. Semuanya hari ini tak ada lah bintang tu, dia dah mati. Logam yang mereka hasilkan semasa umur singkat boleh menjelaskan logam yang dipatikan dalam bintang-bintang tertua. Ini yang kita nak buktikan lah. Kemudian pencerapan-pencerapan yang dibuat sebagai sebahagian dari tinjauan langit digital Sloan, SDSS, Sloan Digital Sky Survey. SDSS tu maksudnya Sloan Digital Sky Survey. Dia tengok bukan besar pun, berderajah punya view lah, SDS. Membolehkan ahli astronomi untuk hitung. Jadi data yang ada daripada yang ada tu
membolehkan ahli tersebut hitung lebih lagi. Okay? So bila dihitung, so ini Sloan, teleskop dia. Dia buat survey dia. Teleskop dia besar juga 24 meter. Jadi kalau betul Dia ambil image image langit. Dia ambil langit lah. So kalau kita tengok lebih kurang macam itulah panjang gelombang objek galaksi ni, panjang gelombang galaksi ni, yang galaksi ni lah. So macam itulah dia ni ini dia ambil. Kemudian inilah image yang dia dapat. So ini is SDSS ni, Sloan Digital Survey. So dia survey at this angle ni, 2 darjah ke atas. yang jadi kosmik tu dia jadi besar jadi kosmik. Mana? Ni. Oh, ini memang the whole picture. Tapi bila dia dah sky, dia di collect semua data-data ni, apa galaksi dan apa sebagainya. So dia jadi macam dia boleh buat bentuk macam wall ni, macam great wall. Itu dia mapping lah. Mapping. So dia mapping di sky. Dia berdasarkan apa yang dia lakukan dari sky yang macam ni. So dia buat mapping, dia boleh jadi macam ni. Dia 3D lah, 3D. Ini lebih kurang lah. So dia buat macam tu. SDSS ni punya function. Di radio tadi, dia orang guna golongan radio. Dah datang. Dia guna optik. Kalau radio dia tak dapat gambar macam tu. Kan? So kemudian dia tengok 20,000 gerakan bintang halo, maknanya dalam halo tu. That's SDSS punya ni. Dan gerakan itu mendedahkan bahawa bahagian dalam halo hampir kepada 50,000 tahun cahaya ke pusat. So daripada dalam halo tu ke pusat is about distance lebih kurang 50,000 tahun cahaya. Dan punya putaran perlahan dalam arah yang sama dengan orbit matahari. So as matahari orbit keliling galaksi itu, so samalah bintang-bintang halo tu dia pun berputar macam tu. Dan putaran ni memang perlahan lah. Tetapi yang ini yang belah dalam halo ni. Dia kata inner halo, outer halo. So tapi kawasan luaran halo dia lain. Dia cenderung untuk berputar dalam arah yang bertentangan. Yang bintang yang belah dalam dia putar ikut matahari. Tapi bintang yang belah di luar dia putar melawan matahari. Itu yang dilihatlah. Jadi bintang-bintang dalam kedua kawasan juga punya sedikit perbezaan kimia lah. Sebab itu dia punya bahan unsur-unsur kimia dalam bintang tu berbeza lah. Yang kat halo berbeza, yang outer halo berbeza, kat inner halo berbeza. Itu yang kita berlaku lah. Okay, so ini yang saya kata tadi, SDSS buat carapan. So ini dia punya timeline. 00 billion years, 5 billion years, 10 billion years, 12 billion years, 13.5 billion years, 13.8 billion years. So ini adalah anggaran umur alam semesta kita at the moment. Okay. So ini adalah all the data yang dia kumpul dalam kawasan itu. So ini macam mana dibuatlah. Dia ini SDSS 1 SDSS 1 dan SDSS 2 ni dia ambil nearby galaxy. So it takes about tahun 10 tahun. 10 tahun bukannya buat kajian ni. Dan yang ini kalau kita tengok, dia tengok pada garisan hydrogen Lyman series, alpha Lyman. Spektrum garis hydrogen. Hydrogen dia ada apa? Kalau kita belajar tentang atomic structure. So dia ada Lyman series, Balmer series, Paschen series, dan sebagainya lah. So jadi dia tengok kawasan itu, so itu pun lebih kurang 2008 hingga 2019. So lebih kurang berapa tahun, hampir 9 tahun. Dan yang ni pula SDSS ni 1, 2 ni dia tengok kuasa. Tu maknanya dia bukan tengok satu objek dalam itu, tapi dia tengok objek yang berbeza di atas kawasan langit itu. Jadi dia boleh kumpul data tu. Yang ini dia tengok kuasa. So kuasa ni sama dalam 9 tahun. Lepas tu EBOS untuk galaksi yang warna biru yang muda 2014, 2019, 5 tahun saja. And then dia tengok all ring galaxies 2008, 2014 dan nearby galaxy yang dekat lah.
Sebab tu dia dapat pattern lebih kurang macam tu. Okay. So almost all at the bridge of 12 billion years. Umur yang galaksi-galaksi ni lah. Sebab kita estimate 13. So dia tunjuk ada 12 Galaksi ke? Galaksi kita. Yalah. Dia 10 tapi dia 10 itu billion lah. Jadi umur tu untuk refer kepada alam semesta ataupun galaksi Bima Sakti saja? The whole galaxies yang ada. Tapi alam semesta kat sini, look back time 13.8 at the moment. Dia tak tahu lagi. The whole universe. Yes. Yang 12 tu. 12 tu ialah the galaxies. Galaxy. Galaksi ada lah. Sama ada Bima Sakti dan galaksi lain. Sebab because they all almost on the same time. All galaxy exist dalam 12 million. Dia maknanya Big Bang start dulu. Then only follow later baru galaxy. Big Bang kita tak tahu kat mana. Tapi estimated is 13.8 lah. Which kita akan terangkan kuliah besok lah. Tapi ini setakat ni hanya tentang apa ni? Galaxy. Bisa kita nak apa ni? Nak balik kita STSS dia bukan tengok hanya Milky Way. Dia tengok the whole galaxy yang lain. Dia bukan dah. Jadi gunakan data dia pick in, so dia kata about that lah. Dia dah ada berapa kajian Milky Way ada bentuk yang pertama ke yang terakhir galaksi? Susah nak cakap, tak ada orang buat. Itu pasal kita pun sendiri tak pasti. Galaksi mana terbentuk dulu, mana terbentuk akhir lah. Mesti proses data ada tak yang kita tahu yang mana dulu yang kemudian so far lah data sendiri. Tak maksudnya sekarang kita macam tanya tadi Milky Way tu bila dia lahir kan. Soalan saya ialah kita tahu tak yang daripada galaksi yang kita tahu S1D yang mana dulu yang mana kemudian S1D lah. Ada kita beza tak ataupun kita tak beza? Ada, memang ada orang buat kajian dari perbezaan yang di situ, tapi dia dalam julat tu. Sebab dia kata dia exist at the same time, dia bukannya exist at different times. Okay. So ini ada STS tu lah, maknanya the Sloan Digital Sky Survey. So dia kata dia cover over 35% of the sky. Dia punya survey, maknanya daripada 100 tu 30% dia observe. Dan future of the universe itu yang hasrat yang nak dicapai oleh Sloan Digital Sky Survey ni. Macam mana alam semesta ni pada masa akan datang. Okay. So ini mencadangkan bahawa halo telah dibina dengan perlahan semasa awan-awan kecil gas dan bintang jatuh bersama. Itu sebabnya halo tu, bintang-bintang halo tu ada yang kaya dengan logam juga. Tak semestinya ini. Jadi kemudian dia kata cakra, dia kata maknanya yang kita punya Milky Way itu telah terbentuk kemudian semasa gas yang memang telah ada dalam galaksi melepek bercakra dan lebih banyak gas jatuh dalam galaksi dan terjadi cakra lah. Sebab itu cakra dan bintang-bintang kat cakra ni dia banyak unsur berat ataupun dia punya logam dia buat 2-3% tu. Sebabnya kata sebelum tu di kawasan halo tu ada bintang-bintang yang besar-besar, dia mati, dia sumbangkan logam-logam kepada unsur-unsur logam ke dalam awan-awan yang nak membentuk cakra tu dan juga bintang-bintang yang lain di cakra tu. Itu sebab dia kata sini. Jadi mungkin keseluruhan galaksi lah telah ditangkap oleh galaksi Bima Sakti yang besar. Mungkin dia kemungkinan dia tahu. Dia kata keseluruhan galaksi yang ada, dia punya gas-gas tu mungkin telah sebahagian gas telah ditangkap oleh galaksi Bima Sakti yang besar. Maknanya galaksi ini itu yang diterangkan di sini. Kita tak tahulah, saya pun tak berapa pasti benda tu. Tapi itu cadangan dia kena mungkin. Dia tak yakin. Yang mungkin dia. Tapi kita tengoklah. Jika galaksi kita menyerap, kalau Milky Way ni dia kata, jika dia menyerap beberapa galaksi kecil, itu yang saya kata tadi, maknanya galaksi ni dia bergabung. Dia bergabung, dia bukannya macam kita berlarah. Oleh dia bergabung, diserap, diabsorb benda tu dalam. Sebab tu dalam Milky Way ni memang ada
dia tunjukkan adanya galaksi kecil yang dah masuk dalam dia. Yang terperangkap lah, istilah terperangkap. Itu yang dia kata tadi. Yang tadi saya kata tadi kan, mungkin kalau galaksi kita lah ditangkap oleh galaksi bintang sakti yang besar ni. Galaksi yang kecil tadi ditangkap. Jadi, itu dia kata, jika galaksi kita menyerap beberapa galaksi kecil sedang berkembang, maka setengah dari kelompok globu dalam hala mungkin perkembangan tumpak. Maknanya dia kata, sebenarnya bintang-bintang yang daripada, ini adalah daripada galaksi lain yang kita pakai. Itu possible dia kata, perkembangan yang tumpang. Ini dapat jelaskan julat umur kelompok globu. Sebab tu antara satu kelompok globu satu kelompok tu dia punya umur berbeza-beza. Sedangkan awalnya semua kata kelompok globu umur sama je. Tapi tak, berbeza. Itu dia kata mungkin itu sebabnya. Ya, mungkin. Jadi ahli astronomi dia bingung lah. Ya, dengan perlahan bingung. Saya macam mana jadi macam ni? Apa ni tak sama dengan apa yang kita tak patikan. Sebab dia kata perlahan bingung mengenai misteri asal-usul galaksi kita. Dan mereka juga selesaikan misteri di pusat galaksi kita. Dia kata pusat galaksi kita sebenarnya ada apa dan sebagainya. So dia dah jadi macam confused lah, keliru. Ya? Tak nak cari jawapan. Itu adalah apa yang perlu dibuat oleh ahli astronomi lah. So jadi dia tunggu banyak data lagi. Jadi nak dapat data lagi, okey, buat lagi. Tambah lagi data. So tambah lagi data, tengok kat nukleus pula. Nukleus tu yang bonjol tu. Okay. Yang bonjol tu ialah nukleus of kita punya galaksi lah. Jadi sebab tu dia kata kawasan yang paling misteri dalam galaksi kita ialah pada pusat dia. Sebab dia memang misteri. Dia kata ada lorong hitam sebagainya kan. Dia istilah misteri tu kata. Iaitu nukleus lah. Kita kata tu nukleus sebab dia teras kan. Kalau kita ambil atom, nukleus di pusat. So that is where kita kata dia nukleus. Istilah nukleus datang. Jadi dia kata kalau kita guna panjang gelombang cahaya tampak, maknanya visible light, kawasan ni tak boleh tengok. Sebab dia dilindungi sepenuhnya oleh gas dan debu yang memelapkan cahaya yang dibebaskan dengan 30 magnitude. Ya, dia boleh gelapkan sampai ke 30 magnitude. Gelap maknanya dikurangkan cahaya itu sampai ke magnitude yang ke 30. Jadi tak ada apa-apa. So that's why optical tak boleh. Dia normal apa begitu? Apa dia? Normal. Optical dia between dia punya wavelength is 400 ke 700 je. So lower tu 30. Ni 30 magnitude ni maknanya dia punya kecerahan. We talking about kecerahan. Paling gelap ni. Gelap lah, lagi gelap. So kalau kita tengok untuk observe di bumi teleskop kalau dekat Chile Paraná selalu dekat situ ataupun di Hawaii, Mauna Kea, dia punya magnitude dia is about 25 atau 27. Gelap betul. So you boleh nampak bintang dan sebagainya. Sebab tu dia tempat yang sesuai, tak ada sebarang cahaya. Dan kita kat Langkawi 18. Terang lah. Tambah sekarang ni lagi terang sebab ada padang gok. Dekat Langkawi tu, dekat bawah, dekat Bukit Maluk tu, bawah tu ada padang gok. Maksudnya di sana 30 tu dia akan jadi gelap mana? Jadi gelap. Maknanya gelap sebenarnya tak boleh sebab tu cahaya tak boleh tembus. Maknanya gas dengan debu yang tutup nukleus tu. It is about 30 magnitude punya darkness. Prof, lagi maksimum kegelapan yang boleh disokkan ada sampai 50 Apa dia? magnitude. Kita paling tengah yang ada ni sebab 22, 23 yang ada sekarang. Ini dekat sini lah kan. Kat bumi. Bumi lah. Tapi kalau dekat atas itu yang paling Yang itu yang dekat Bonjol, tapi tempat lain kita tahu ada gelap ni. lagi Yang ini you're talking about the nucleus. Nucleus is being covered by gas and debu, and it is about 30 magnitude darkness. Kalau black hole, Black hole kita tahu. Hanya memang memang tak tahu sebab kita tak ada maklumat daripada black hole lah. Prof, ada kemungkinan sekarang ni astronomer ada jumpa galaksi yang kecil dalam bintang sakti kita? Ada. Sebab tu dia nampak ada galaksi kecil yang terperangkap. Dia istilahkan terperangkap tapi sebenarnya dia makan. Oh. Bintang sakti kita expand dia makan. Dari awal tadi Prof cakap bila galaksi ni bila terbentuk dia ada nukleus dia.
all galaxies have nucleus. Yes. So mostly nucleus ni kalau daripada pembentukan awal dia adalah black hole. Yes. Okey, jadi kalau dia cekak begitu bisa. So apa jadi dengan black hole ini dengan nucleus ni? Dengan Bima Sakti punya nucleus. So, because the black hole and the thing, dia terbentuk together. So, dia masuk, dia tidak meletup kan? Dia masuk dalam, so maknanya dia yang galaksi yang mendatang yang masuk tu, dia datang the whole structure with the nucleus dengan black hole. So this mana kalau dia ada Dia tak boleh the two black hole cannot meet. betul. Dia tak boleh meet. Kalau dia meet dia akan meletup. Lepas tu galaksi boleh pecah. So Dia tak boleh meet. So maknanya dia diserap dalam tu. So dia duduk dalam tu lah. Dia tak akan di center of the galaxy yang besar. The mother galaxy dia tak di situ. Dia mungkin duduk di tepi dan sebagainya. Dalam ini dia are black hole of the galaxy. Apa dia? Dalam Milky Way, there exists black hole daripada galaxy, the small galaxies. Possible. Ataupun possibility there's no black hole dalam galaksi kecil-kecil ni. Kan? Kita memang tahu. Tapi memang tak ada lah. Kalau ada, it will be interaction antara black hole. It's not. It's not happening. It's not apa ni fenomena. Jadi tak boleh. Prof nak tanya, galaksi kecil-kecil yang dimakan oleh Bima Sakti ni, dia absorb ni, dia punya age ni, dia punya umur ni, dikira as a whole dalam galaksi Bima Sakti ke ataupun kena dikira juga galaksi-galaksi yang macam ni? Dia because kita dah beritahu bahawa galaksi ni terbentuk almost the same time. Okay, 12 bilion kan? So dia about the same lah kan. Jadi jika cahaya-cahaya foton berjumlah trilion keluar dari pusat galaksi menuju ke bumi, that's how it is. Hanya satu saja berjaya melalui gas dan debu sampai ke bumi. That's the 30 magnitude tu. Kan? You ada trilion cahaya, hanya satu foton sampai ke bumi. That's how dark. Gelap ada maknanya kegelapan dia, maknanya kelegapan dia. Legap. Opaque. Kelegapan. Kelegapan. Dia dah jadi seolah kaitan dia macam black hole pula. So it's almost like black hole lah. Sebab black hole kan dia tak keluarkan. takkan keluarkan cahaya. Itu ya. Dia terperangkap dalam tu. Okay. So panjang gelombang yang panjang, foton adalah inframerah. Diserak lazimnya kurang 1/10 yang sampai ke bumi. Kalau yang inframerah itu yang keluar satu tu. Dan infrarednya itu yang keluar satu sampai ke bumi. Akibatnya pemerhatian pada panjang gelombang tampak, maknanya kalau kita guna visible light untuk tengok, mendedahkan kosong tentang nukleus. Tapi ia boleh diperhatikan pada panjang gelombang lebih panjang dalam kawasan inframerah dan radius pada spektrum. So kalau memang visible light memang tak boleh nampak. So you have to go through infrared ataupun radio-nya wavelength baru boleh nampak that nukleus. Itu adalah apa yang ada pada inilah pada nukleus tu. Awan dan debu tu sangat tebal. Okay, so now kita balik pada pusat galaksi, kan? Which is still nucleus lah, tapi kita kata boleh. Halo Shapley kaji kelompok yang terletak pada pusat galaksi kita dalam buru Sagittarius. Itu dia memang itu kajian dia. Dan peta radio pertama langit, first radio pertama langit tunjukkan satu sumber radio sangat kuat terletak dalam Sagittarius. So nak menunjukkan bahawa there is a black hole at the center. Sebab there is a X-ray source berhampiran dengan that center. Itu dia. Dia kata menunjukkan satu sumber radio yang sangat kuat terletak dalam Sagittarius. Tinjauan inframerah mengesan kebanjiran sinar yang kuat terang datang dari sumber yang sama. Dan peta-peta radio beresolusi tinggi mendedahkan satu gabungan sumber-sumber radio yang kompleks dekat berhampiran dengan pusat tu. Dalam kawasan buru Sagittarius lah, ataupun lengan Sagittarius galaksi itu dia ada lengan Orion, lengan Sagittarius dia bagi nama-nama lah kan. Jadi itu yang ini. Jadi dengan satu, so dia katakan itu adalah Sagittarius A star. Dia berada di lokasi yang diramalkan di teras galaksi. So in the core of the galaxy.
Jadi pencerapan resolusi tinggi yang dibuat dengan VLDAS, iaitu radio punya very long baseline array interferometer radio. Bayangkan berapa panjang VLDA ni. Jadi radio ni dia mula dari Hawaii sampai ke Pasifik, di Pasifik ke Pulau Virgin di Atlantik. Itu berapa this interferometer radio. Dia punya satu wavelength. No, dia punya length dia punya maknanya dia ada apa? Beberapa radio teleskop daripada Hawaii sampai ke Pulau Virgin di Atlantik. So that is the interferometer technique lah. Sebenarnya dia gabungkan daripada sana dari jarak yang jauh tu, dia boleh gabungkan dan you get the whole map of ni galaksi lah. Dayalah maknanya tidak lebih dari satu ini astronomi diameter, tapi ada satu punca tenaga radio terkuat. So that's why dia kesan this very strong radio signal coming from at the center of the galaxy lah. Itu adalah apa yang ditemui sekarang ni. Tengok LDS ni. Ni di sinilah letaknya apa ni Secretariat A ni. Jadi maknanya the whole thing is a galaxy Bima Sakti lah. Secretariat A itu is very close to the center. Yes. How close tak tahu, dia tak ukur. Tak boleh lagi. Tapi memang coming from there lah kan. Jadi itu membuktikan bahawa dia kata okey, macam mana saiz kecil Secretariat A besar boleh hasilkan banyak tenaga. So small space but dia boleh ini. Jadi kajian Secretariat A star dan perhatikan 3 perkara penting. Dalam kajian tu dia kata pertama, pencerapan pada panjang gelombang radio, dia akan dedahkan struktur kompleks dekat dengan SGR A star. Dan disebabkan medan magnet dan oleh pembentukan bintang yang cepat, sisa supernova, supernova bila bintang yang bentuk cepat dia boleh mati, sisa semua tunjukkan bintang-bintang berjisim besar terbentuk di situ tidak berapa lama dahulu dan mati sebagai supernova. Sebab tu source sudah dia boleh dapat di situ lah. So ini maknanya apa di sisa supernova tu, it could be black hole, it could be bintang neutron. Itu jadi itu dia kata bintang-bintang macam besar, kalau dia jisim besar, definitely is a black hole. It cannot be neutron. Sebenarnya that black hole is not the nuclear black hole, the new black hole. No, maknanya dalam tu lah. Dalam Milky Way tu dah black hole tu. Dalam nukleus ke dalam menggolan. Dalam menggolan. So, kedua, dia kata pusat terlalu sesak dan padat. Maknanya dia sangat-sangat padat. Which shows you, maknanya menunjukkan bahawa it is a black hole. Terlampau banyak bilangan bintang manaskan debu dan hasilkan pancaran sinaran inframerah kuat. Ketiga, terdapat bukti bahawa Secretariat A ialah lubang hitam berjisim, super jisim dalamnya gas tadi. So therefore that Secretariat A tu memang dekat core tu, pusat tu, dekat core. So therefore it is actually a black hole. Sebab tu dalam pusat galaksi kita tu, it is a black hole lah sebenarnya. Itu adalah apa ni pencerapan yang saya lakukan pada yang moden lah. So ini Secretariat A. So ini just gambar dia, tapi di kat sini lah 26,000 light years lah. Yang imaginary yang tengah tu adalah bonggolan tu. Yang inilah, ini imaginary bonggol. Ada very close. Ni. Okay. Okay. So ini dia imaginary lah. So kita tengok dia kata okay, ini macam dia lebih kurang itulah dia bentuk bonjol tu dan di mana Secretariat A berada. Okay. Secretariat A ni bukan Secretariat. Bukan. Kan? Dia itu is apa tu Buruj. Okay? Dia duduk dekat kawasan Buruj tu lah. Okay? So, jadi lorong hitam super jisim adalah idea yang menarik. Tapi saintis mesti sentiasa berwaspada perbezaan antara cukup dan perlu. Cukup dan perlu. Itu dia nak tahu. Jadi lorong hitam yang super jisim dah mencukupi untuk terangkan pematian. Tapi adakah ia diperlukan? Nak explain okey, maknanya betul. Untuk pematian menunjukkan dia mana. Tapi adakah ia diperlukan? Atau adakah terdapat
cara lain untuk terangkan apa yang diperhatikan. Itu one of the idea terus lah. Maknanya ada lorong hitam. Ya, tu. Jadi tapi ada tak cara lain untuk terang selain daripada yang di atas kan. Itu juga menjadi satu pilihan daripada kita untuk menambah ilmu lah sebenarnya. Maksudnya tambah ilmu is how they pay kan. Mana cara lain nak terang? Kalau adakah cara lain yang lebih boleh kita terangkan tentang apa yang berlaku di Bonjol tu? Jadi contohnya apa yang Ali kata, Ali Yasmin punya cadangan bahawa gas mengalir ke dalam mungkin cetuskan letupan kuat bagi pembentukan bintang. Dia kata that is possible. Dia kata gas mengalir dalam dia cetuskan letupan maka bintang boleh terbentuk. So bila dicetuskan letupan, apa yang berlaku kalau gas-gas debu yang ada berampera itu akan ditolak mampakkan lah, shock wave, macam gelombang kejutan, dia dimampakkan gas-gas itu. So jadi bintang boleh terbentuk. Itu satu pandangan dari ahli astronomi. Macam dikompres, dimampakkan gas-gas awal itu, maka dia boleh bentuk bintang. Ataupun dia kata teori-teori sedemikian telah dipertimbangkan melawan bukti, tetapi tiada satu pun nampaknya mencukupi untuk terangkan pengertian. Maknanya sama ada kita kata yang tu, kita kata yang ini, tapi dia belum cukup untuk bagi orang faham. Dia masih kabur. Jadi kita kena ambil kat dalam kepala kita lah bahawa benda ni belum lagi putus. Ya, belum lagi putus. Tak dia kata satu pun nampaknya nak terangkan kematian, tak ada satu pun. Ya. So jadi apa dibuat? So kalau kita tengok this is the gambar-gambar galaksi tu, katakan different years pembentukan ni, sudah kita tengok baliklah belakang-belakangan macam mana pembentukan daripada 1 bilion years dulu, 5.7 bilion, 8 bilion dan seterusnya lah. Jadi that's how ahli astronomi dia kaji. Dia tengok balik, okay, we go back how dia punya formation daripada stages lah. Macam mana dia buat macam ni? How do you map yang bila tahu tu? This is modeling. Dia modeling kan? Umur hutan tu dia buang-buang, dia kumpul ikut kan? This is computer modeling. Ya, sebab sekarang kita ada superkomputer, so tak ada masalah. Dia keluar modeling lah ya. So dia tengok balik lah, dia go back and see macam mana pembentukan tu, dia tunjuk all those things kan. So apa yang berlaku kemudiannya, dia come up lah ya. Lebih kurang, this is just arti impression, dia bukannya benda yang betul. Kita kena faham yang itulah. Kalau gambar-gambar kalau lain, dia not true. It's just dia nak ada cameraman tu ambil dia. Tak boleh. Dah mana dia campur. Dia duduk atas tu, lama umur dia jadi panjang gitu kan. Tua kita kan. Okay. So jadi sehingga kini macam apa ini, satu-satunya teori yang dikatakan mencukupi ialah itulah, galaksi kita ialah rumah pada lorong hitam berjisim. So therefore the nucleus, teori yang boleh kita kata itu ya. Maknanya kita punya galaksi at the center memang Ada black hole. Black hole. Itu that's enough. That's how they explain it. Yang lain tu tak dia kata not convincing. Istilahnya tak cukup meyakinkan. So yang ini dia kata it is the house of dia mewujudkan satu tempat untuk galaksi lorong hitam supermassive, betul. Supermassive black hole itu. Itu saja yang kita beritahu hari ini lah. Ya? Dan Even dia kata manakala pemerhatian bolehkan ahli astronomi untuk mempertingkatkan, memperbaiki model-model mereka lah. Sebab this is all modeling. Yeah? Jadi contohnya sekretariat A-star tidak cukup terang seperti dalam sinar X yang sepatutnya jika ia punya lorong hitam. So kalau kita tengok dalam sinar melalui sinar X nya window, it does not show it is macam lorong hitam. So sebab tu sekarang ni yang ada ni je. Yang lain-lain itu semua rekaan ahli astronomi lah. Itu teori apa? Stephen Hawking ya? Stephen Hawking dia punya tu lain sikit. Lain. Dia talking about quantum, which is kita tak ni lah. Tapi dia salah pioneer lah dalam bidang ni. Okay?
dia pun dah tak ada dah. So bila tengok melalui X-rays kan, ini extract ganglia ni kan, so just to show you ini X-rays ni. Ini X-ray punya ni. So the secondary A dia tak convincing, dia tak cukup terang. Dia masih lagi gelap. So oleh itu nak katakan bahawa dia ni tak boleh. Yang ni X-ray image. X-ray image. Putih maknanya. Ya. Dia ada color tu. Color tu is just ni je. Ya. Ini nak bagi apa orang kata ni lah kan. Menarik. So you can see the X-ray show blur punya ni kan. So jadi dia tak boleh nak katakan ini adalah apa ni nak kata black hole lah. So jadi apa yang dikatakan itulah cakra tekukan, maknanya accretion disk, accretion cakra tekukan ni maknanya penambahan. Ya, penambahan apa ni jisim di atas cakra tu. Panas dengan jirim seragam mengalir dalam lorong hitam itulah. So that's what dia ni. Dan pemerhatian suar sinar X, maknanya kita tengok dari segi sinar X dan inframerah, gitu, bertahan hanya beberapa jam je. Dia kata. Jadi bila dia hanya bertahan sejam, cadangkan bahawa tumpuk jirim besar gunung mungkin sekali-sekali jatuh dalam lorong hitam dan dikoyak menyentap terpisah dua dan dipanas oleh tides. Maknanya oleh apa ni pasang surut lah, tides pasang surut ni. So itu adalah cadangan, but we are not, penjelasan ni masih tak convince lah, tak ni. Jadi kita masih tak dapat nak buktikan lah. Sebab tu dia kata suasana yang infrared dia tak lama. Jadi bila tak lama tak boleh nak kita nak buat observation, tak boleh lah. Dia kata hanya berapa jam kan, tak ada nak jumpa. Tetapi dia kata lorong hitam mungkin kebanyakannya terpendam dan kekurangan cakra panas tekukan yang lengkap kerana sedikit jirim mengalir masuknya pada masa sekarang. So sangat masuk sikit je lah. Jadi lorong hitam sepuji sifir ini tidak mungkin sisa satu bintang yang mati. Sebab itu dia kata lorong hitam dalam galaksi itu bukan lorong hitam daripada bintang. Itu dia. Full stop. Dia bukan daripada supernova. Dia bukan daripada hasil supernova. Dia memang asal terawal. Dia ada situlah Jadi sebabnya ialah kerana dia mengandungi terlalu banyak jisim. Sebab dia banyak jisim, sebab tu dia supermassive black hole. Nak compare tu supernova tu meletup, di sini banyak dah habis buang. So yang tinggal sisa tu sikit je. Jadi yang ni tak boleh. Sebab ini terlalu banyak jisim. Sebab dia kata dia mungkin terbentuk bila galaksi mula terbentuk. Maksudnya dia bentuk sama. The black hole tu yang dekat the nucleus tu sama-sama dengan galaksi about 13 bilion tahun lalu. Lain sama lah istilah dia. Kita tak tahu lah dia kan. So ini just impression tadi saya dah tunjuk pagi tadi. Jadi sebab tu pusat galaksi kita misteri. Kerana ia adalah sukar untuk dipartikan dan sukar tak difahami. Galaksi kita memang macam itulah. Tapi begitu juga lengan-lengan lingkaran galaksi kita yang telah memberi cabaran yang membingungkan astronomi. So lengan juga lagi satu masalah. Macam mana lengan-lengan ni yang sebagaimana yang kita katakan dia bentuk macam ni. So ini juga nak tengok juga. Dengan teknologi yang ada hari ni kita cubalah. So this is impression lah tengah-tengah ni. So jet keluar. So ini kita punya lengan-lengan ni macam mana lengan terbentuk lah. So lingkaran dan pembentukan bintang. So corak yang paling menonjol mengenai galaksi sistem Bima Sakti adalah lengan-lengan lingkaran. Macam mana lengan-lengan lingkaran boleh terbentuk? Dan udahlah itu cantik. Lengan tu cantik lah kan. Kemudian dia digulung keluar dan mengalami berdua-dua bintang. Bintang pula di atas dia banyak. Ada bintang biru yang panas, awan-awan, ada juga awan gas debu, dan ada juga kelompok-kelompok bintang muda. So macam mana benda mana boleh terjadi? Pada kita punya lengan-lengan Bima Sakti ni. Jadi jasad-jasad muda ini, dia membayangkan bahawa lengan-lengan lingkaran adalah kawasan-kawasan pembentukan bintang-bintang. Itu saja yang kita tahu. Bahawa lengan ni basically adalah tempat pembentukan bintang. So therefore this lengan mesti ada gas dari debu. Untuk bentuk bintang, dia mesti ada gas dari debu. Kalau tak ada gas dari debu, tak ada bintang tak akan terbentuk. So that's why lengan-lengan ni
lengan-lengan adalah kawasan-kawasan pembentuk bintang-bintang. Okay, so ini kita tengok dia punya ni arm dia lah ya. So you look at the arm, so dia ada Carina Sagittarius arm, ya, ini Sinus arm, apa tu Orion arm, ya, Perseus arm. So ini arm Perseus, jadi dia ada. Dia berdasarkan kepada buru-buru yang ada lah. Dia mana buru, kalau tengok pada buru, arm tu ada kat situ. Kalau dia kat Sagittarius, buru tu ada arm tu ada kat situ. So ini kerap sekutum arm, normal arm. So dia, jadi inilah yang ini macam mana ni, ya, dia terbentuk kan. So jadi itu yang jadi muskil nak cari tu jawapan kepada ni. Jadi semasa anda cukup memahami lengan-lengan lingkaran, anda akan hadapi dua masalah. Kalau anda faham tentang ini, ada dua masalah. Mesti ada masalah tu. Ya, tak ada masalah tak ada. Bukan astronomi namanya. Jadi pertama dia kata, macam mana anda boleh pastikan galaksi kita punya lengan-lengan lingkaran apabila pandangan kita dihalang oleh gas debu? Sebab that's technically lah, secara logik itulah. Sebab kita mana tahu ada lengan. Sebab kita tengok debu and gas kan? Itu masalah pertama. Masalah kedua dia kata, kalau sekiranya kenapa pembezaan putaran galaksi tidak musnahkan lengan-lengan? Kalau satu putah ikut jam, satu putang lawan jam, mesti nak pecah kan? Kenapa dia tak pecah? Itu adalah dua masalah yang dia kena tengok. Kenapa tentang lengan-lengan galaksi kita ni. Putaran yang berlawanan ni berlaku di halo tu berlaku di ham. Yang tadi yang kita tengok kan satu halo satu, tapi sebab dia pusing macam mana pun dia pusing sama. Tapi yang kat halo tu kan yang bintang yang satu kanan satu kiri kan. Yang itu yang berlaku. Itu dia kata sebab semua galaksi dia mempamerkan apa yang kita istilahkan differential rotation. Maknanya itu dia kata pembezaan putaran. So differential rotation. Tapi yang menarik, kalau differential rotation mestilah pecah. Tapi this does not happen. Jadi nak tahu kenapa. Itu yang kita ni kita carilah. Okey. Penyelesaian kedua masalah melibatkan pembentukan bintang lah. So that's how kita nak selesaikan masalah tu. Okay, it must be due to macam mana bintang terbentuk. Sebab bintang yang bentuk atas lengan tu. So nak tahu tu ya, kita tahu. Jadi kalau kita menyuruh lengan-lengan lingkaran, ya, kajian kata galaksi lain tunjukkan bahawa lengan-lengan lingkaran punya bintang-bintang biru panas. Biru panas ni bintang muda lah. So dia pasal dia panas ya. Maka satu cara untuk kaji lengan-lengan lingkaran galaksi kita ialah mengesan bintang tersebut. Maksudnya kita cari bintang-bintang biru panas di atas lengan. Ya, kita cari di atas lengan tu baru kita boleh tahu apa kesan pembentukan bintang-bintang ke atas lengan-lengan tu lah. So ini sebagaimana yang saya tunjuk tadi. Ya. Galaxy field rotation, so dia rotate punya lawan jam. Jadi star, sun, galactic orbit, ya, clockwise orbit from north, ya, laju, ya, 1400 tahun, ya, dan 225 to 250 million years satu cycle. Itu how the road. Puting sini kan? Ya. Itu dari sana. Sedangkan dia punya lingkaran dia macam tu. Lingkaran itu sebabnya. Lingkaran dia lawan jam, tapi lingkaran dia seolah ikut jam. Itu maksud dia, itu yang kata sepatutnya pecah. Tapi dia tak pecah. Sebab dia ikut, semua masih ikut walaupun dia lawan jam, dia tak berubah. Tapi dia follow kan. So itu yang menjadi muskil. Ya, di sini sebenarnya NASA punya mapping project ni. Ya, Milky Way galaxy full and total lah. So dia buat kajian itu. So kalau kita tengok di sini, ya, Andromeda galaxy kat sini, Milky Way galaxy, Sagittarius kat sini lah. Okay, so kita bersih baik. Bintang-bintang biru tu dia ada. Ini tidak suka oleh kerana bintang biru ni O dan B lah. Bintang jenis O dan B ni bintang panas. So dia sebab tu warna dia bluish lah. Kalau kita tengok dekat angkasa tu, kita akan nampak ada bintang yang warna biru, ada bintang warna merah, ada bintang warna putih kuning. Itulah itu berdasarkan suhu lah.
Dan bintang O dan B ni dia selalu temui dia associate bersama lah, dan sangat terang, adalah senang dikesan melintasi jarak-jarak yang jauh. Itu kenasingan perbezaan. Tapi sebaliknya, tidak nasib baik pula. Satu nasib baik kerana dia ni senang nak tengok. Tapi yang tak nasib baik dia sebab jarak dia. Sebab jarak sedemikian parallel mereka terlalu kecil untuk diukur. Sebab dia terlalu jauh. Jadi angle kita untuk parallel itu sangat kecil, so tak boleh nak ukur. Jadi jarak mereka mesti diperoleh dengan cara lain. So the only way, cara yang kita boleh gunakan untuk ukur jarak bagi bintang-bintang jenis O dan B ni ialah menggunakan spektroskopi paralel. Itu saja. Maksudnya tengok shift kita punya spektrum, baru kita boleh tengok. Sebab tu dia kata spektroskopi paralel. Itu kaedah yang boleh untuk kita tengok, untuk kita ukur berapa jauh bintang O dan B ni. Bintang Urus tu dia jauh daripada pusat Bima Sakti lah, sebab dia ke belakang kita kan, sebab dia orang sekarang. Buru-buru tu dia lain lah. Dia jauh kan? Dia tak sama. Jauh memang jauh. Ada kita Dia lebih di luar dekat Bima dengan Sakti. Di luar Bima Sakti. Dia di luar Bima Sakti. Dia di luar Bima Sakti. Dia bukan dalam Bima Sakti, di luar. di luar. So dia Bima Sakti yang lain ke macam mana? Dia bukan Bima Sakti lain. Dia maknanya dia can be apa tu, The whole system outside Bima Sakti. sistem outside, maknanya sistem di luar Bima Sakti. Maknanya sistem di luar galaksi kita. Bukan dalam galaksi kita lah. Bukan dalam galaksi kita. Bukan dalam galaksi kita. Okey. Jadi tapi O dan B bersekutu jelas dilihat langit tidak berada secara rawak. Itu sebenarnya dia macam ada pattern. Dia bukannya random. Jadi bila kita observe daripada bumi, kita tengok bintang O, B ni dia bersekutu, tetapi dia ada corak. Dia bukannya rawak, tidak teratur, tak, dia teratur. Itu yang diperhatikan. Tidak berada secara rawak, tapi semua jatuh pada bahagian tiga lengan. Tiga lengan-lengan lingkaran dekat matahari yang mana telah dinamakan dengan buru terkenal yang melalui mereka. Tadi yang Orion, saya sebut tu ada gambar ni. Ni, ya. So Perseus Arm, ini ialah buru Perseus. Orion Arm, buru Orion dengan Sagittarius Arm. So dia bertabur di sini, di atas tiga lengan. Dia bukannya di bawah teratur lengan, tak ada. Maknanya antara lengan tu dia belum kosong. Kosong. Dia berada dalam tu. Dia duduk dekat atas lengan ni. Kalau kita tengok lengan ni penuh dengan dia lah. Tiga lengan ni je. Tiga lengan ni duduk. So dia observe the emission from hydrogen ionized by the hot young star tu. Dia gunakan kaedah spektroskopi paralel tu. So dia guna hydrogen punya emission line. Itu maknanya yang ada sun kita lah tu. Itu sun kita lah. Tu banyak bintang bibi banyak tu. Ada banyak OB banyak sini. Dekat ni kita punya sistem suria lah. Sun ni maknanya kita punya planet tu kat situ lah. Orion Arm di atas Milky Way lah. Okey, jadi jika anda boleh tembusi gas dan debu, anda boleh cari O dan B bersekutu dan menyurai dengan lingkaran. So kita buat ni lebih jauh lagi, tapi seperti seorang pengembara dalam kabus lah. Anda hanya nampak kawasan yang berketan saja. So kita nampak dekat jauh tak nampak saja debu dengan gas. Yang mana yang kita nampak itu je lah. Jadi jasad-jasad digunakan untuk memetakan lengan-lengan lingkaran ni, itu yang namakan penyurih lingkaran lah. Penyurih lingkaran. So that maknanya kita trace lingkaran dia. So itu yang kita pelik-pelik nampak dekat yang ada tak nampak di kabur. Sebab tu kalau kita perhatikan lengan tu kan OB tu tubuh. Itu. Yang tempat lain tu bukan tak boleh. Mungkin ada, tapi sebabkan kita tak boleh suri. Okey. Dan O dan B bersekutu adalah penyurih lingkaran yang baik. Kerana sebab dia senang, sebab dia terang dan mudah lihat pada jarak yang jauh. Itu ya. Bagusnya OB ini sebagai penyurih lingkaran. Tapi penyurih lain ada juga, bukannya OB saja.
Penyurit lain termasuk kelompok terbuka muda ataupun awan-awan hidrogen terion, awan-awan yang dah hidrogen terion tu disebabkan oleh bintang-bintang panas, ya. Bintang-bintang panas ni dia boleh dipanaskan awan yang ada hidrogen dan dia boleh ionkan hidrogen tu bila dia punya tenaga cukup. So dia dalam kalau hidrogen boleh absorb tenaga yang cukup, dia akan terion lah, maknanya satu elektron akan keluar. Jadi H2 lah. H2 dia stabil kan? Dia ion. H1 is neutral, H2 is ion. Ya, ni ya. Itu boleh berlaku. Maknanya kita boleh tengok di situ lah. Maknanya itu sebagai penyurit lah. Nebula pancaran dan bintang-bintang boleh bersepit lah. Sebagaimana yang kita tahu, sepit adalah tentukan jarak. So, lain daripada OMB, kita boleh ada juga kelompok terbuka muda, awan-awan hidrogen terion dan bintang-bintang boleh ubah sepit. So, ini part ni boleh jadi penyurit untuk kita tengok lengan lingkaran galaksi bebas hati kita. Apa ni, OMB dia tak ada yang hydrogen ion tu ataupun radio wave tu tak boleh kesan pada atau X-ray wave. OMB dia just neutral bintang biasa. Dia tak ada all these things. Dia tak ada lah. Sebab dia dalam dia maknanya dia hanya dia hanya you can observe through visible light lah. Macam matahari lah. Macam matahari lah. Dia macam matahari. Dia bilang OMB ni macam matahari, tapi matahari dia 6,000 temperature. OMB ni 20,000. Dia lagi panas, sebab tu dia warna biru. Matahari kita warna orange atau kuning lah kan. Sebab suhu 6,000. Itu suhu 6,000 itu satu lagi misteri. Banyak misteri kan. 6,000 atas permukaan, atas permukaan matahari. Bukan core. Bukan core. Dia tak bukan. Core matahari 15 juta. So, apa makna tanda dia tu? Yang biru tu lagi tinggi lah. Lagi tinggi. Dia can go to 30 million. Dia dapatkan macam unit yang parsec juga lah. So, jadi apa dia bagi pemahaman pada kita? Apa maknanya betul? Kalau dekat terang matahari 15 juta Kelvin suhu dia, permukaan dia 6,000 Kelvin, menunjukkan apa? Kalau heat loss kan? Kalau heat loss kan? So, menunjukkan berapa besar matahari tu. Kan? So, maknanya matahari tu berapa besar, sehingga suhu 15 juta di tengah tu, dia murang sampai 6,000. So, maknanya matahari tu very big lah, huge matahari, bukannya sikit. Sebab macam mana the thing can cool down. Kan? Dia boleh cool down, maknanya daripada 15 juta Kelvin sehingga 6,000. So, menunjukkan besarnya matahari tu, saiz yang besar, sampai suhu tu boleh kurangan macam tu. Dan yang menarik tentang matahari ni, dia ada lapis atmosfera. Macam bumi ada 7 lapis. From the surface ke inside? From the surface. From the surface. Atmosfer dia mesti di atas permukaan. So dia ada 3 lapis. Fotosfer, kromosfer, corona. And yang paling misteri dia sampai hari ni boleh tak ada jawapan lagi, ialah the surface that photosphere tu is only 6,000 Kelvin. But at the corona is 2 million Kelvin. Panas balik. Macam mana? Tak apa yang panas dia. Kan? This is the sebab tu kalau kita perhatikan kenapa orang-orang gila kat gerhana matahari, pasal itulah. Nak cari jawapan. Kenapa corona tu sangat panas? Sebab masa gerhana matahari corona boleh nampak. Kalau macam biasa kita tak nampak, kita nampak fotosfer. Yang macam gerhana cincin tu lah. Kena cincin ke, gerhana penuh ke, tak kisahlah. Tapi you can see the corona. Yang cahaya. Yes, yang warna biru putih itu lah. Cahaya tu saja tu. Tapi that one corona tebal bukannya nipis. The phase 6 juta je kan? 6,000 K tu atas kan? Yang atas 12. Atas tu 2 million. 2 million. So macam mana tu? Apa dia punya logik yang boleh fikir? Kita tak boleh tentu macam ada logik ni. Dia sejuk nak panas balik. Maknanya dia daripada dalam core. Dia mau core tu because dia travel from 15K dia travel sampai ke surface dia dah kurang-kurang dengan 6. Dia macam berapa kita? Macam dia datang daripada core, dia keluar. Tak boleh.
Mana boleh keluar lagi macam tu. Kalau dimension at the top is dari atas dari bawah atas itu only 6,000. Mana boleh lagi? Something ada jet keluar tak boleh. Tak masuk sini. Macam konsep gunung berapi. Itu dia ada pelorong yang tak boleh keluar. Tak boleh. Because lapisan dalam matahari is hydrogen. It's hydrogen gas. Throughout dia. So that's why heat is being absorbed. By the time sampai ke surface dia tinggal dalam itu. Oh, heat was absorbed by the hydrogen. Yes, it will be absorbed by hydrogen inside. And then at the same time yang lapisan hydrogen yang dekat dengan core tu dia akan terbakar. So dia panas kan. So as you go along lagi jauh dia akan cool down lah. So jadi dia tak cukup bila sampai kat hujung atas tu dia tak terbakar lagi hydrogen sebab apa dia tak cukup tenaga untuk bakar. So sampai atas 6,000. So now lepas 6,000 tu dia ada jump balik kepada 2 juta. Tapi going through chromosphere dan juga corona lah. Chromosphere tak tebal sebab dia melawan semua ilmu fizik yang ada lah. Yes. Dia melawan. Itu yang masalah dia. Kan? Jadi masih tak jawapan lah at the moment. Banyak teori keluar. So the only theory yang dia kata rasa-rasa ada, dia kata magnetic heating. Maknanya magnetic heating. Maknanya magnet matahari itu. Dia macam matahari pun ada magnet. Bila api sampai kita dia ada radiation wave. Yes. Radiation wave tu yang feedback kata. Tapi yang itu that is only one possible answer lah. Tapi kita tak pasti yang itu. Tapi jadi sekarang kita dicari lagi apa yang ada dalam corona yang menyebabkan temperature kan naik sampai 2 juta. 2 juta Kelvin. Corona jahat. Okay. So jadi perhatikan bahawa semua penyurai lingkaran satu yang kita mesti tahu dia all yang objek. Maknanya bintang-bintang muda lah. Contohnya bintang O. Ya, untuk bintang O ni dia hidup hanya untuk beberapa juta tahun je. Sebab bila dia panas, maknanya menunjukkan apa? Dia bakar cepat. So dia bakar cepat, so bila bakar cepat maknanya harga cepat habis. Maknanya bila akan hilang masih matahari itu masih ada. Ya, matahari masih ada lah. Matahari tak akan melambat. Matahari dia slow sikit lagi. Ya. Dan satu itulah. Ya. Dan jika laju orbitnya sekitar 200-250 km per saat, mereka tidak boleh bergerak lebih dari sekitar 500 parsec dalam jangka hayat mereka. So maknanya dia apa tu? Laju orbit. Maksudnya putaran galaksi tu. Pusing. Yes. The galaxy itu putar. It's at the speed. Okey, mana matahari mana dia tak habis satu pusingan dia tak ada. Bukan matahari. Ada yang bintang tu. Yes. Bintang O yang B tadi. Dia pusing galaksi tu dia akan habis belum cukup satu pusingan. Belum cukup satu pusingan. Itu boleh berlaku lah dia kata. Okay. So sebab itu dia kata ini adalah kurang dari lebar lingkaran lah. Kurang dari lebar lingkaran itu pasal sebab kita punya lebar lingkaran lebih besar dari itu. Okay. Kurang dari itu. Itu satu. So if you look at ni dia nampak ni kan. Okay, so let's go. Bermakna mereka bintang-bintang O dan B mesti telah terbentuk. Maknanya bintang mesti telah terbentuk dalam lengan-lengan lingkaran. Okay. Dan apa dia kata O dan B dia kata bersekutu menyurai segmen-segmen berdekatan dengan lengan-lengan lingkaran. Okay, itu dia kata, maknanya dekat dengan lingkaran dia tak ada jauh. Tapi dia kata kaedah-kaedah lain membolehkan ahli astronomi untuk memetakan lengan-lengan lingkaran merentasi keseluruhan galaksi. Ya. Satu kita gunakan OMB tu tapi dia hanya bagi kawasan berdekatan. But there are other method yang boleh tengok keseluruhan. Untuk lengan-lengan. Yang OMB ni hanya lingkaran dekat-dekat tu je lah. Sebab tu yang kita tengok gambar tadi. Dia letak kat situ tak jauh lain tadi. Tapi ada kaedah lain yang bolehkan astronomi untuk memetakan lengan-lengan lingkaran matahari keseluruhan galaksi. Okey. So baru kita gunakan pemetaan radio lengan-lengan lingkaran. Ya, guna dia. So awan debu yang menghalang pandangan pada panjang gelombang cahaya tampak adalah sinar pada panjang gelombang radio. So maknanya radio punya panjang gelombang boleh penetrate.
Jadi kerana gelombang radio lebih panjang dari diameter zara debu itulah sebab zara debu. Jika anda halakan teleskop radio pada satu section bimasati, anda akan menerima isyarat yang 21 cm radio tadi yang datang dari hidrogen sejuk dalam lengan-lengan lingkaran pada pelbagai jarak menuju galaksi. Jadi sebab itu pemetaan bimasati ini secara keseluruhannya melalui radio teleskop. Okay, so inilah. So this is the bimasati. So you have a radio telescope. So dia petakan ini bimasati ni. Ni kalau kita tengok kan. Kalau langit cantik, cuaca yang elok, tak ada awan, memang boleh nampak bimasati dekat bala cerah. Kalau memang kalau ada bulan tak dapat nampak cahaya bulan tu dia. Di sini dia tak nampak. Tapi kalau kita waktu cahaya gelap tak ada bulan, memang kita boleh nampak bimasati dekat bala cerah. Tak beli satu tu untuk bela cerah. Teleskop radio. Tak boleh. Mahal. Ya. Bukannya ni dia juta-juta harga dia. Dia tak ada yang ratus-ratus ribu, tak ada. Tapi antena dia. Antena. So sebenarnya you dapat macam tu lah. Ciput dia kata. Antena tu memang boleh, tapi dia hanya detect kan. Dia detect, dia cannot map. Jadi imagingnya. Tak boleh imaging. So dia hanya kesan je. Ada signal kami. Itu je. Itu yang dipanggil Radio Shack. Radio Shack. Radio Shack boleh lah. Benda-benda yang dia ni buat komponen dia tadi betul kan. So dia boleh map lah gunakan ni. So inilah ya, kalau dia buat mapping. Ini image dia. Ya. Tapi ini menggunakan Novayama punya 45 meter teleskop. Radio teleskop dia. Meter-meter situ. Dia mapping tu. Ya. Ini Jepun punya lah. Okay. Jadi mana warna itu lagi tak nampak? Dia is the color. Ke dia buat filter? False color. False color ni. Dia tak boleh kita nampak mapping ni. Kena map radio mapping kan. You tak dapat color. So you can get the skeleton nya. The ni. Yang ni dia fall tu tunjuk. This is how the shape lah. Yang ini kan. Kalau dia barat dia boleh pakai macam ni lah. Nak bagi senang dia. Nak bagi nampak dia jelas. Dia buat color false color lah. Itu je. Yang asalnya bawah tu lah. Yang ni. Macam tak ada warna. Selalunya dia ada kontur. Radio peta radio dia kontur mapping lah. Itu bawa dia berwarna tu. Okay, so nasib baik ya. Isyarat boleh disusun semula dengan muka anjakan 20 panjang 21 cm ni lah. So dalam arah nukleus bagaimanapun ya, gerakan orbit ya, awan gas ya, mencancang pada garis pandangan dan semua hal laju terjadi adalah sifar. So sebab dia perpendicular dengan kita punya arah pandangan. So the radial velocity dia on sifar. Itu sebab dia garis pandangan itu sebab dia mencancang dan semua hal tu jadi ada sifar. Itulah sebabnya betul radio di Raja 12 nanti dedahkan lengan-lengan lingkaran melalui cakra galaksi tetapi tidak dalam kawasan bentuk baji ke arah pusat. Itu sebabnya kalau kita tengok kan. Begitu. Inilah sebenarnya peta radio. Yang ini. Ini false color. Ini NGC 1232 tapi ini. Ini tengah tu apa? Yang tengah tu. Ni lah galactic center kita pusat tu bonjol. Nukleus. Radio pun nampak gelap tu juga. Dia memang ni macam ni lah bentuk kalau dia radio. Dia map macam ni je. This is true kan, not false color. Matahari kat sini. So you nampak dia macam kontur kan? You nampak kontur. Jadi maknanya kita ambil daripada kita punya radio daripada sun tu lah kan? Macam ni sun. Tengok Yang gelap tu mana tak boleh baca. Tak ada lah. Tak nampak lah. Dia block kan. Dia terhalang. So dia dapat itulah. So ini yang macam mana mapping dibuat ya, radio. So kalau kita biasa tengok apa punya cacing kan. Tapi sebenarnya bukan. Sebab dia hanya kontur.
penunjukan dan dapatkan lengan. Betul, nak dapatkan lengan tu orang yang jadi isu dia. Okay. So, bila kita buat analisis data laju jarian 20 cm ni, memerlukan ahli astronomi menganggarkan laju objek awan pada jarak beza di pusat galaksi. Itu yang dia kena buat analisis lah. Different jarak pada pusat galaksi tu. Nak dapatkan pattern lengan tu lah. Sebab dia kena laju ini adalah tidak diketahui dengan tepat. So dia tak boleh dapat dengan tepat, kita dapat anggaran. Sebab kerana gerakan dalam gas tu. Sebab gas ni dia turbulent. Dia ada kegeloraan. Jadi sebab itu disebabkan turbulent ni, kegeloraan inilah yang menyebabkan dia mengherutkan haluan jarian. Dan anda tidak boleh menyuruh corak lingkaran sempurna dalam rajah 27A ni. Dia tak boleh nak nyuruh secara sempurna. Kita dapat ni aja. Map of the galaxy. So dia tak boleh nak buat macam perfect lah, tak boleh. So this map left based on radio telescope survey of 21 cm radiation shows the diffusion of hydrogen gas in the Milky Way. Sebab kita pakai 21 cm radiation which is hydrogen gas. Yang penting dari rumah. Yang penting lain tak buat dia kokok dia. So ini menggunakan ini dia map distribution of hydrogen gas. Terus. Ya. Boleh call back tak Aziz? Saya tengah bagi ceramah. Sorry. Planetarium negara panggil. Nak suruh buat kerja. Planetarium negara panggil kalau buat kerja. Tak, benarnya dia orang minta saya bagi khusus pada pegawai-pegawai planetarium negara macam mana nak kendalikan teleskop dekat Langkawi. Yang tadi yang gambar yang sebelah kiri tu. Ni. Center tu gelap, mana dia gas tak ada kat situ. Kan tu center kan. Dekat bonggolan tu. Kalau dia tak ada gas, dia kopi debu. Dan mana yang putih tu mana hydrogen gas kan? Yes, there's distribution hydrogen gas lah. Di situ macam tak ada hydrogen gas lah. Mungkin tak ada, tapi ada debu. Dia tak boleh keluar kalau terlalu tebal tadi. Possible dia tak terlalu tebal, dia tak boleh keluar. Dia boleh tak cukup lah, tapi kalau dia panjang lagi boleh. Tapi mungkin tu yang saya tak boleh. Tapi memang kawasan ni memang dia kata opek. Maknanya legap. Maknanya cair tak keluar. Ayah pun tak mesti orang dalam kampus dia tak dapat keluar. Possible, tapi kita tahu that center ada black hole. So nothing coming out from the black hole. Jadi you tak boleh nak. Hanya boleh tengok dengan X-ray je lah. X-ray, tapi X-ray pun dekat-dekat ni ya. Kawasan ni dia tak boleh dalam ni. Sebab X-ray, source X-ray tu only around the black hole, bukannya dalam black hole. Black hole tak ada X-ray. Source X-ray tak ada. Dia nearby dia ada. Jadi kita kat sini lah. You are here. So kalau dia blow up tu, so kita ada Sagittarius arm, Perseus arm, lepas tu kita ada Orion arm kan. So solar system kat sini. So sorry. Jadi dia dapat macam ni je. So itu adalah berdasarkan taburan gas hidrogen. So itu menunjukkan bahawa memang banyak hidrogen di dalam galaksi Bima Sakti. Yang terang-terang itu bukan bintang. Bukan. Di dalam pisat kan itu. Tak, ini dia bukan mapping bintang, dia mapping hanya gas hidrogen. Kalau dia detect ni ya. Dia tak detect bintang. Yang nampak macam bulat-bulat dalam color seperti belah kanan. Ni. Belah kanan. Itu kan betul-betul bulat-bulat tu seolah macam itu planet, bukan planet. Itu bukan planet, this is mostly the hot star lah, OB star ni, yang duduk atas lengan tu. Dia hot star lah. Hot star. Sebab tu dia boleh keluar cahaya sinar lah, tapi hot star ni memanglah dia boleh
dia akan pancar all wavelength. Electromagnetic wavelength tu dia pancar. Yang radio boleh capture lah. Okey. Peta radio berikan bagaimanapun dia tunjukkan bahawa galaksi kita punya lengan-lengan lingkaran. That's only apa yang peta radio dia bagi kepada kita. Dia tunjukkan ada lengan-lengan lingkaran. Walaupun ia adalah sukar untuk buat corak keseluruhannya. So, maknanya corak keseluruhan susah nak buat, tapi kita lah yang bayangkan. Itu jadi macam tu. Memang tak boleh lah. Sebab kalau kita guna dari pencapaian radio, lepas tu kita ambil juga daripada pencerapan cahaya tampak, visible-nya, ahli sendiri simpulkan bahawa lengan-lengan lingkaran adalah tidak sekata dan diganggu dengan bercabang, rusuk dan jurang. So dia ada macam ni rusuk ni lah, tulang rusuk ni kan dia cabang. Sebab itu combine, guna radio dan juga optik untuk tengok. Then baru you boleh ahli semua boleh simpulkan macam ni rupanya. Lengan-lengan ni bukannya smooth. Dia macam ada apa? Macam tanda usaha lah. Dia macam macam terusa lah. Dia tak ni. Dia kata bercabang, rusuk dan ada jurang. Maknanya ada space in between dia. So inilah. Kalau kita tengok, neutral dan hydrogen yang ni hydrogen. Ionized hydrogen yang ni. So lepas tu kita buat mapping lah. Ini radio. Dan kalau ionized hydrogen bolehlah kita guna visible tu. Kita boleh dapat visible kalau dia ionized. So jadi dia tu yang dapat pattern macam yang lengan-lengan tu. Dan dia bercabang-cabang. Macam tanda usaha lah, lebih kurang lah. Okay, so bintang-bintang dalam Orion contohnya kelihatan seolah-olah segmen terpisah dengan lingkaran satu rusuk. Tapi terdapat punca-punca kesilapan yang bererti dalam kaedah pemetaan radio. Ada juga. That's not perfect. Tak ada sempurna. Bila buat cerapan astronomi ni, ada yang orang akan cari silap apa? Silap. Ini silap itu standard dalam bidang astronomi. Jangan kata, saya punya tak ada. That's not perfect je. Tetapi kebanyakan yang tidak kena sepanjang lengan-lengan nampak benar. Dan imej-imej galaksi lingkaran berdekatan juga tunjuk corak yang sama. So dia macam tu. Ini dibanding NGC 123 tu satu galaksi lain. So ini galaksi kita bersati. So dia tunjuk macam mana pun dia nampak ada kesamaan. Ada kesamaan lah. Macam apa ni kan, dia cabang-cabang, ada rusuk, sebagainya, ada jurang tu. So ada kesamaan. Itu yang dimasukkan di sini. Dia kata tapi kebanyakan yang tidak kena sepanjang lengan nampak benar. Macam betul lah. Dan ini galaksi lingkaran juga tunjuk corak yang sama. So dia almost same pattern. So dia tunjuk satu galaksi lain berhampiran, which is also spiral. Tapi ini dalam sinar UV visual, tapi color false lah. Color memang dia tak ada macam tu warna dia. False. So dia bukan macam ni lah. So ada kesamaan. Itu saja yang betul kita boleh simpulkan. Okay. Dan kajian nak bandingkan semua data yang ada ke atas corak galaksi lingkaran kita dengan corak-corak dilihat pada galaksi lain tidak semestinya bersetuju antara satu lain. Itu kita kena oleh terima. Data yang ada kat corak galaksi lingkaran kita dengan corak dilihat pada galaksi lain tidak mestinya bersetuju antara sama. Ada yang sama, ada yang tak sama. Itu kena terima lah. Walaupun model-model baru cadangkan bahawa bonjolan nukleus dalam galaksi kita memanjang pada satu palang, dia tekan ke palang, dan di mana lengan lingkaran muncul dari ujung-ujung palang tu. So kita tengok gambar dah. Kemudian anda akan lihat dalam bab seterusnya bahawa palang-palang sembilan adalah umum dalam galaksi lingkaran. Sebab tu kita ada bab spiral galaksi, dia ada palang. Corak yang paling penting dalam pemetaan radio adalah mudah terlepas pandang. Ini selalu kita pandang. Lengan-lengan lingkaran yang adalah kawasan-kawasan gas bertukar paling tinggi. Yang itu selalunya kita pemetaan radio akan miss kita terlalu. So anda telah perhatikan sebelum ini bahawa lengan-lengan mengenai jasa asap muda, maknanya bintang-bintang muda tadi,
dan mencadangkan bahawa bahan yang diperlukan untuk membuat bintang adalah amat banyak dalam lengan lingkaran. Sebab atas lengan lingkaran banyak debu dengan gas. So that's why you boleh dapat sebab itu kita buat pemetaan pun, buat pemetaan hidrogen. Dan jadi kita tahu atas lengan-lengan tu memang banyak gas hidrogen. So oleh itu di situlah maknanya bintang-bintang muda, pembentukan bintang berlaku. Okay, so ini nak terangkan macam mana lengan itu terbentuk. So nak terangkan lengan itu terbentuk, kita kena pergi kepada satu teori. Dia kata teori gelombang ketepatan, maknanya density wave, ketepatan wave. Setelah memetakan corak lingkaran, anda boleh bertanya, apakah lengan-lengan lingkaran? Dah dapat lengan lingkaran ni, jadi dia tanya, apakah lengan-lengan lingkaran ni sebenarnya? So anda sudah pasti bahawa struktur mereka tidak dihubungkan secara fizikal. Tak dihubungkan secara fizikal kan? Seperti jalur-jalur magnet yang megang gas di tempat kan. Contohnya jangan tengok medan magnet lah. Medan magnet kan kita tak nampak dia, tapi dia pegang gas ataupun proton atau elektron sebagainya, dia pegang. Itu yang kita faham lah. Jadi satu kita tahu macam mana lengan-lengan lingkaran ni boleh wujud atau terbentuk. So kita kata seperti satu tali wow. Kita guna tali wow lah kan, yang terperangkap dalam satu gulung kan. Kalau tali ni terperangkap dalam satu gulung, maknanya itu kita boleh gambarkan seperti lengan-lengan akan melilit dan ditarik terpisah oleh putaran pembezaan dalam tempoh berpuluh juta tahun. So itu yang contoh yang dicadangkan di sinilah. Yang dicadangkan ini keadaan yang boleh berlaku. Ya, macam mana lengan-lengan itu terbentuk. So dia satu tali wow terlilit dalam satu gulung, maka kemudian lengan-lengan itu akan melilit, tarik terpisah oleh putaran pembezaan. Sebab kita tahu galaksi kita berputar dengan differential rotation, sebab tu dia akan dapat ni. Tapi dia makan masa untuk beberapa puluh juta tahun. Namun begitu, lengan-lengan lingkaran dah biasa ditemui dalam galaksi terbentuk, ya, dan lingkaran, dan mestilah sebahagiannya corak-corak yang kekal. So, tapi pattern ni mesti pattern ni mestilah kekal, ya. So ini yang dia kata bar ni, ya, dekat kita punya core ni. Ini memang biasalah dalam banyakkan galaksi spiral, dia memang macam tu. Dia ada bar, ya. The center bar surrounded by ayam. So maknanya dia selalu dikelilingi oleh bintang-bintang yang panas dapat ring kan. Ada ring. Dan bar dia mesti ada ring. Ini satu biasanya lah, ya. So itu sebabnya dekat teras, dekat bojor ni dia bentuk macam palang. Okay. Jadi teori yang paling terkenal sejak 1950 dinamakan teori gelombang ketepatan. Ini teori yang pada tahun 1950 lah, memang dia very popular this teori gelombang ketepatan. Maknanya apa dia masukkan itulah teori ini nak terangkan macam mana lengan-lengan itu terbentuk. Jadi yang mencadangkan bahawa lengan lingkaran, sebenarnya adalah gelombang mampatan. It's actually wave compression. Wave gelombang mampatan lah. Seperti gelombang bunyi lah. Kalau kita tengok gelombang bunyi, dia ada compression dengan ni kan. So macam tu lah lebih kurang ni teori gelombang ketepatan. Compression dengan expand, dia expand tu. Ya. So lebih kurang itulah, ya. Maknanya lengan ada gelombang-gelombang mampatan seperti gelombang bunyi yang bergerak keliling galaksi mencetuskan pembentukan bintang. Because of this compression, maka bintang terbentuklah. Sebab bila compress tu maknanya dia compress the gas. Bila gas dimanfaatkan, then pembentukan bintang boleh berlaku. So that's how teori ini jelaskan. Tapi oleh kerana gelombang ini bergerak perlahan, sebab gelombang ni dia perlahan lah, ya. Dia tak ada pantas. Kalau dia pantas, dia tak akan kompres, ya. Jadi dia bergerak perlahan, dia akan mengorbit awan-awan gas tu. This wave density ni, dia akan orbit awan-awan gas tu, dan bila dia orbit awan-awan gas tu, maknanya dia akan potong, ya, lengan-lengan lingkaran dari belakang, ya. Macam
dia nak bagi gambaran yang jelas wujud kesesakan trafik bergerak dalam lingkungan lengan-lengan tu lah. Kita boleh ambil contoh maknanya kita ada traffic jam kan, traffic jam ni, tapi ada satu kereta yang di belakang bahalul tu kan, dia potong. Dia potong queue lah, istilah kita kat Malaysia ni memang terkenal potong queue lah. Kok mana dia boleh potong, padahal jalan bahagian kecemasan tu biasanya untuk polis ke ambulans, tapi ambulans pun tak pakai jalan tu, dia pakai jalan tengah juga, dia pen suruh kita tepi kan, itu cost standard. Tapi sebenarnya the emergency lane was design memang kat luar highway tu. Sebab tu kita kat Malaysia ni yang bila emergency tu dia pakai lane yang tengah-tengah laju, so habis dia horn wall so tepi kan, padahal dia dah sediakan lah emergency lane. Tapi masalahnya masyarakat kita emergency lane pun dia berat. Dia tengok ada yang orang kata luar masuk boom dia lalu kan. So jadi gelombang ni macam tu, maknanya dia kata sini gelombang ni bergerak perlahan, dia mengorbit awan-awan gas memotong lengan-lengan lingkaran dari belakang. Dan sebab itu wujud kesesakan trafik bergerak dalam lingkungan lengan-lengan tu lah. So kita imagine tu lah, ada satu keluar kan. So ini imagine sesak je jalan raya tu supposed to be the lengan, and this one kan potong zigzag, so dia potong lengan tu lah. So ini gambaran je, nak tunjuk, tapi realitinya bukan macam tu lah. Human behavior follow the lengan punya behavior lah. Human behavior follow lengan tu punya behavior. Yalah. Behavior ni ikut lengan dia ni lah. Wave tu maknanya wave tu bukan dalam gelong, maknanya antara gelong tu lah wave tu, antara lengan. Dia possible dia ada. Dia tidak tinggal sini, maka akan laku kosong tak dalam lengan. So very weak pula. Pada actually lengan sebenarnya dia tengah ada kompres lah. Lepas tu tak termasuk dia akan buka balik. Saya yang itu mungkin berlaku itulah, tapi maknanya the wave dia datang, dia akan dia sama rada macam dari belakang. Dia datang dari belakang lah, bukan daripada forward front, dia datang dari belakang. So dia macam dia kompres ni, dia kompres gitu. So jadi maknanya itu yang dia potong lengan-lengan lingkaran galaksi kita. So ini contoh ya. To give an idea, nak bagi idea bukannya ni idea je. So jadi ketepatan gelombang sama seperti kesesakan trafik di belakang lori yang bergerak perlahan di atas jalur raya. Itulah maknanya kita ada lori kan, yang dari queue satu itulah lori yang di atas raya jalan slow. So kita yang di belakang ni semua ikut dia lah. Itu dia punya konsep dia, banyak gelombang ketepatan gelombang. They just follow through. Kalau dilihat dari kapal terbang di atas kepala, kesesakan tu nampak kekal, seperti nampak kekal. Tapi walaupun dapat corak bergerak perlahan, walaupun kita nampak dia bergerak perlahan di atas, tapi dia macam kekal lah. Kesesakan tu kekal, dia nampak panjangnya. Shape maintain lah. Dia punya shape. Dia maintain shape dia. Maknanya bentuk lengan tu maintain lah. Gelombang tu towards the center. Akan out from the center. I'm not sure. Sebab kalau towards the center, then everything will be pushed in the center. Tak, I don't think so. Sebab dia sekarang ni gelombang tu it come from behind. Maknanya from behind we don't know dari mana dia punya source lah. It could be center kot ni, tapi that's how dia tolak. Dia move lah kan. Tapi setiap kereta memotong kesesakan trafik dari belakang, perlahan bergerak ke depan melalui kesesakan trafik, menunggu oleh mereka untuk memotong lori dan kembali kekal semula kelajuan sepanjang lebuh raya. That's how benda tu berlaku macam tu, lebih kurang tu. Cerita macam gelombang bergerak. So dia akan cubalah potongkan dari belakang. Kereta datang depan, belakang datang depan, betul cuba potong lori. So once dia potong lori, dia akan move macam normal lah. Kali dia duduk belakang lori, so dia all waiting to queue dah potong lori je. Lori tu apa dalam gelombang? Lori tu bukan dia yang menyebabkan benda tu slow down. So what is that lori dalam dia bukan lori dalam gelombang. It is gelombang tu is moving towards the lengan. So what is in the lengan lah. Tahu tu dah. Dia kata maknanya akan contoh kereta dia objek overtake kemudian laju.
So dalam gelombang tu, dalam lenggang tu gelombang, so dia ada benda yang slow, ada yang benda yang laju. Supaya benda yang slow dia ada peluang dia akan overtake. So yang ni pun gelombang juga, yang slow ni. Dan lori tu. Dia yang slow tu it's not gelombang, ada objek. Ada objek yang di atas lengan. Bukan mana itu objek tu, bahkan gelombang tu bukan slow. Kalau dia ada objek, jadi di gelombang, di slow gelombang kain kemudian dia terpaksa Q sebelum dia overtake lah. So itu adalah ni, so this is salah satu lah dia tunjukkan macam mana. So tu dia dapat lengan begitu sebagainya. The chaotic way traffic tu lah. So macam mana dia dapat rusuk tu, cabang tu dan sebagainya. Just ni gambaran je, dia bukannya ni saya visual macam tu. Kalau nak ni memang kita tak boleh bayangkan, tapi bagilah something yang boleh visual. Ada analogi je. Jangan jadi ke tak ada. This analogy. So baik itu juga nak awal yang motor gelombang kepala lengkungan menjadi mampak dalam kisah trafik dan akhirnya bergerak keluar di depan lengan, meninggalkan gelombang kecepatan bergerak di belakang. Itu yang berlaku. That's how it happen lah. Okay, so jadi model-model matematik lah, seperti bila dalam keadaan macam tu, itu yang model-model matematik akan ambil peranan. Model-model matematik mengenai proses ini telah sangat berjaya menjana corak-corak lingkaran yang kelihatan sama sekali dilihat pada galaksi Bima Sakti dan juga galaksi lingkaran lain. So gunakan model matematik itulah. So dia dapat menjana corak-corak lingkaran yang sama seperti Bima Sakti dan juga pada galaksi lain. Dia guna model tu. How far the model is effective kita tahu. Dia based on based on ketepatan gelombang. So dia kata dalam setiap case, dia kata gelombang ketepatan mengambil corak lingkaran dua lengan biasa yang melilit ke arah keluar dari bonjol nukleus ke sisi cakra. Itu dia kata dalam setiap case. Gelombang tadi mengambil corak lingkaran dua lengan biasa yang melilit ke arah keluar dari bonjol nukleus ke sisi cakra. So all towards the dish lah, ke sisi cakra tu. Itu mathematical model ni tujuh. Kita hanya berdasarkan mathematical model. Dia tak boleh nak pergi tengok di sana lah. So berdasarkan model tu dengan gelombang ketepatan ni, that's what we can come up with the explanation, penjelasan itu yang kita boleh buat. Dan lingkaran ini akan jadi stabil untuk 1 bilion tahun terlebih. Sebab putaran perbezaan tidak melilitkan mereka kerana struktur mereka tidak disambung secara fizikal, sebab dia tak disambung secara fizikal. Kalau disambung secara fizikal, memang dia akan pecah. Tapi sebab dia tak disambung secara fizikal, so there is no physical connection, jadi dia tak pecah. Sebab tu walaupun kita punya rotational tu is differential rotation, perbezaan putaran, tapi oleh kerana dia physically dia not attached, dia tak pecah. Okay? Sebenarnya yang anda jangkakan pembentukan bintang berlaku bila awan gas mampat lah, seperti tadi, bila awan gas mampat, bintang akan terbentuk lah. Itu memang natural lah dalam angkasa kita atau dalam galaksi kita. Jadi bintang-bintang yang melalui lengan-lengan lingkaran tidak terjelas, seperti peluru melalui jaluran kabus. So peluru dia can go through kabus, tapi awan-awan besar gas mengumpas dalam gelombang ketepatan lingkaran dari belakang dan tiba-tiba dimampakkan lah. Itu awan gas ni yang dimampakkan. So that's why pembentukan bintang berlaku. So anda ketahui dalam bab sebelumnya, kerana bahawa mampatan dengan tiba-tiba suatu awan menunjukkan bentuk bintang lah. Itu sebabnya bila awan tu memampak, dia akan collapse. Bila dia collapse, maknanya dia runtuh, dan bintang akan terbentuk. So itu cara bintang terbentuk lah di atas angkasa kita. Okay, so ini adalah macam mana spiral density wave dia punya kaedah dia bergerak. Daripada sini, you ada gas cloud, you ada spiral arm, dan ini pusat galaksi kita. Lepas tu dia kata ada gas, awan-awan gas orbit, dia akan overtake the spiral arm from behind. Ini dia tunjuk ni awan gas ni. Dia belakang. Awan gas ni dia orbit, so dia akan overtake the spiral arm. Okay, and then ada massive star. Okay, sebabkan ada massive star ni,
awan gas ini apa? Termampat, ya, dan dia akan trigger bintang punya formation. This massive star ni dia akan trigger lah, ya. So ini dia punya proses tadi yang kalau kita tengok sesak dan traffic jam macam ni lah, ya. Kalau dia tengok dari segi this is mathematical modelling, ya. Kena faham. Ni bukannya what you actual. This is mathematical modelling, ya. Actual memang kita tak boleh nak reka, tapi this is how actual mathematical modelling yang kita boleh terima dia punya penerangan, ya. So lepas tu dia kata massive star are highly luminous and light up the spiral arm. Sebab tu dia bercahaya atas spiral arm yang putih-putih ni kan. Itu disebabkan oleh bintang yang sangat berjisim, yang dia memang terang sebab dibakar cepat, so dia terang lah, ya. Dan kemudian lepas tu dia kata juga bintang yang yang besar ni cepat mati. So dia the most massive star died quickly, mati cepat, kan. So lepas tu apa yang berlaku, dia kata low mass star live long, okay, life but are not highly luminous. Dia tak terang lah. So bintang-bintang yang berjisim rendah dia hidup lebih lama dan tapi dia tidak terang, dia malam. Sebab tu kita dapat tengok kawasan-kawasan yang gelap. So ini bagaimana spiral density wave function lah, yang dikatakan tu sebenarnya gas cloud yang dia orbit lengan. So as dia orbit lengan, dia akan overtake lengan dari belakang. So itu dia akan berlakunya compression, dan compression mampatan tu yang menyebabkan bintang terbentuk. Dan bintang-bintang yang terbentuk ni, kalau bintang tu dia bintang yang berjisim besar, kan, so kita akan dapati bahawa dia sangat terang tetapi umur dia pendek, kan. Kemudian bintang-bintang yang jisim dia rendah, so dia akan hidup lebih lama, tetapi dia tidak cerah di atas lengan-lengan tu. So ini konsep dia lah, ya. Yes. Yang macam bila low mass star ni dia mati lambat, kan. Yes. So yang kita nampak spiral arm ni actually memang distribution untuk keseluruhan bintang ke, ataupun dia sebenarnya distributed uniformly, tapi yang cerah ni disebabkan oleh massive star. Sebab dia punya distribution dia tak equally lah. So apa yang kita observe, tu ni because OB star saja. Jadi sebab tu yang mana kawasan yang kita nampak tu dia terang, tapi kawasan yang kita nampak dia gelap. Tapi sebenarnya still ada. Ada. So there is a low mass star kat situ. So kira dia punya gravity of galaxy ni pun sebenarnya uniform je, kan? Uniform. Gravity of course dia uniform. Cuma bergantung pada the mass of the gas lah. Okay, so itu dia punya ni lah, ya. Tadi kita berhenti kat sini lah. Sambung malam kan. Dah nampak lah. Star. So malam ni ganti malam tadi, kan? Malam ni malam kuliah. Ya tak cakap. Malam itu 9.